kertas 1 bahagian C. 15 markah, masa yang dicadangkan 15 minit. Jawab sama ada soalan 1 atau soalan 2. Bahagian C ni kamu kena pilih. Jangan buang masa. Pilih salah satu. Soalan 1 atau soalan 2. Biasa akan bagi 2 pilihan. Ulasan, ringkasan dan juga rumusan. Kamu pilihlah salah satu. Soalan 1. Baca petikan di bawah ini dengan telitinya. Kemudian tulis satu rumusan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Isu kenaikan kos sara hidup merupakan isu global yang dihadapi banyak negara di dunia termasuklah negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun. Penduduk kawasan bandar akan lebih terkesan dengan peningkatan kos sara hidup berbanding dengan penduduk kawasan luar bandar. Laporan Bank Negara Malaysia BNM pada tahun 2015 menunjukkan bahawa masalah peningkatan kos sara hidup mempunyai kaitan dengan peningkatan inflasi dan corak perbelanjaan individu. Laporan ini turut menyebut bahawa pendapatan isi rumah mengikut kumpulan pendapatan sentiasa lebih tinggi daripada perbelanjaan bulanan mereka. Pendapatan kumpulan 40% isi rumah yang berpendapatan rendah B40 didapati mempunyai pendapatan yang hampir sama dengan jumlah perbelanjaan. Hasil kajian daripada laporan UKM, pakar runding juga mendapati bahawa peningkatan kos sara hidup berlaku disebabkan oleh peningkatan harga barangan yang ketara, pertumbuhan pendapatan yang berlahan dan corak perbelanjaan isi rumah yang melebihi pendapatan. Faktor peningkatan pendapatan yang lebih perlahan daripada inflasi menyebabkan isi rumah terpaksa berbelanja lebih untuk mendapatkan barangan yang sama. Keadaan ini akan mendorong berlakunya perubahan dalam corak perbelanjaan kerana ingin memenuhi taraf kehidupan yang berubah. Perubahan taraf hidup ini boleh berlaku akibat daripada perubahan status barangan kehendak kepada barangan keperluan. Misalnya, telefon pintar dan internet kini sudah menjadi barangan keperluan pada era globalisasi. Keadaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan perbelanjaan isi rumah disebabkan oleh keperluan tersebut. Kos kenaikan sara hidup semakin buruk apabila harga rumah mengalami peningkatan yang mendadak. Kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah semakin merosot berikutan ketidakpadanan berkalan dengan permintaan dan pertumbuhan pendapatan yang lebih perlahan. Jurang yang semakin melebar antara pendapatan dengan harga rumah memburukkan krisis ini lagi kerana perbelanjaan perumahan meliputi 1/4 daripada perbelanjaan isi rumah. Dipetik dan diubah suai daripada kos sara hidup tinggi belenggu rakyat oleh Muhammad Hakimi Abdul Rani Dewan Ekonomi Bilangan 3 2019. Okey, 1/4 kena eja 1/4 kena eja rapat kecuali 1/1. Selain 1/1 kena eja rapat 1/4, 1/2 kena eja rapat kecuali 1/1. Petikan ini membincang tentang apa? Tentang pendapatan itu B14. B14 lagi? Saya pun tak tahu juga. Tapi tentang pendapatan perbelanjaan. Tentang pendapatan perbelanjaan. Secara keseluruhan, yang mana satu? Sebab, kesan ataupun langkah? Yang lebih dominan. Sebab yang paling dominan. Jadi, petikan ini membincangkan faktor yang mendorong peningkatan taraf hidup. Di mana? Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia kena je jarak. Okey, jadi kamu punya pengenalan rumusan membincangkan faktor yang mendorong peningkatan taraf hidup di Malaysia. Yang itu pengenalan.
Sekarang kita akan cari isi. Isinya berkaitan dengan faktor. Apakah yang mendorong berlakunya peningkatan taraf hidup? Isi kamu cari 5 atau 6 isi. Okey, perenggan pertama. Ada isi ataupun tidak ada isi? Tak ada. Perenggan 2? Peningkatan inflasi dan kos dan corak perbelanjaan individu. Okey, betul. Peningkatan inflasi dan corak perbelanjaan individu. Lagi? Lagi peningkatan harga barangan yang ketara, pertumbuhan pendapatan yang perlahan dan corak perbelanjaan isi rumah yang melebihi pendapatan. Baris ke? Baris. Baris ke last kali atas. Berlaku disebabkan itu. Peningkatan harga barangan yang ketara. Itu pertumbuhan Pertumbuhan. pendapatan sampai pendapatan bawah tu. Okey. Perenggan ketiga. Isi rumah terpaksa berbelanja untuk mendapatkan barangan yang sama. Perubahan status barangan kehendak kepada barangan keperluan. Perubahan status barangan kehendak kepada barangan keperluan. Isi yang seterusnya ialah harga rumah mengalami peningkatan yang mendadak. Okey, selesai isi, barulah penutup. Penutup siapa apa, buat apa, mengapa. Kesimpulannya, kita perlu mengurangkan perbelanjaan isi rumah. Berjimat Cermat. cermat. Ataupun kita perlu berbelanja dengan bijaknya. Mengapa? Untuk mengelakkan daripada boros. Okey, saya ubah sedikit. Agar beban kenaikan kos sara hidup dapat dikurangkan. Jadi selesai untuk rumusan. Rumusan kamu bina 3 perenggan. Perenggan pertama, perenggan pengenalan. Contoh, rumusan membincangkan faktor yang mendorong peningkatan kos sara hidup di Malaysia. Selang sebaris, masuk isi. 5 hingga 6 isi. Contoh, huraian tak perlu. Lepas tu dah siap isi 5 hingga 6 isi, barulah perenggan penutup. Penutup siapa apa, buat apa, mengapa. Kemudian kamu bilanglah patah perkataan. Jangan lebih daripada 100 patah perkataan. Masih lagi berkaitan dengan kos sara hidup ni, apakah cara bagi mengurangkan kos sara hidup? Menabung. Menabung. Lagi? Bagi 5. Menggunakan wang untuk membeli barangan keperluan sahaja. Okey, bijak berbelanja. Bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri, okey? Betul? Kita bawa bekal. Menggunakan pengangkutan awam. Kapul. Berkongsi kereta. Kapul. Berkongsi kereta. Okey, nombor 1, menabung. Okey, menabung betul lah. Kita boleh mengurangkan kos sara hidup. Bijak berbelanja. Contohnya sebelum kamu membuat pembelian, kamu bandingkan harga. Ataupun bijak berbelanja ni kamu beli barangan semasa ada promosi. Ataupun ada jualan murah, jualan gudang. Buat senarai sebelum berbelanja. Bawa bekal.
apa kebaikan membawa bekal ke sekolah ataupun ke tempat kerja? Boleh menjamin kesihatan sendiri. Okey, betul. Menjamin kesihatan diri. Kerana bekal ni kita buat dekat rumah. Mesti ibu bapa ni menyiapkan makanan yang berkhasiat. Jadi dapat menjamin kesihatan diri anak-anak. Lagi? Tidak boleh dijangkiti penyakit apabila penyakit tersebar di kantin tersebut. Okey, boleh juga. Tapi saya ambil huraian untuk kesihatan diri. Kita dapat menjimatkan masa. Sebab apa kita boleh menjimatkan masa? Sebab apa kita Perlu boleh beratur. tak perlu beratur, okey? Kita boleh menabung. Jadi, duit tabungan tu kita boleh gunakan pada masa hadapan. Lebih berkhasiat. Boleh Itu berkongsi huraian. dengan rakan yang tidak berkemampuan. Okey. Oh, betul. Hebat. Boleh berkongsi. Apabila kita berkongsi makanan, kita dapat mengeratkan silaturahim ataupun kasih sayang. Menggunakan pengangkutan awam. Kesannya apa? Tidak membazir. Tidak Elakkan daripada membazir. pencemaran. Kita tak guna kenderaan, jadi kita dapat elakkan apa lagi? Berlakunya Sesak lalu lintas. kesesakan lalu lintas. Okey? Masa yang dibazir. Apa dia? berkurang. Masa yang dibazir. Masa. Okey, masa kita dapat kurangkan. Okey, contoh kalau masa kita dapat kurangkan kerana pengangkutan awam ni, okey, ada laluan sendiri. Contoh LRT, MRT ada laluan sendiri. Jadi dah menjimatkan masa. Kemudian kita juga dapat mengurangkan kemalangan. Mengelakkan suhu bandar menjadi panas. Okey? Boleh juga. Yang tu huraian untuk mengurangkan pencemaran alam tadi. LRT. Apa yang dimaksudkan dengan LRT? List apa dah? LRT jap. LRT, MRT. Apa maksud tu? Monorail, kalau MRT monorail terminal. Monorail terminal. Monorail train apa? Tahu? Mass Rapid Transit. Ah, Kalau LRT, transit aliran ringan. Yang tu bahasa Melayu. Light Rail Transit. Yang tu bahasa Inggeris lah. Yang kos sehari hidup ni, apa-apa pun lebihnya kepada diri sendiri. Diri kita yang kena lakukan untuk mengurangkan kos sara diri. Kita kena berbelanja mengikut kemampuan kita. Di bahasa yang berkaitan dengan berbelanja ni. jimat cermat, amalan mulia. Guna sebelum jimat sebelum habis. Berjimat amalan mulia, okey. Satu ungkapan yang menarik. Apa tu? Sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang itu menabung. Ukur baju di badan sendiri. Ikut kemampuan diri kita sendiri. Saya tak tahulah kamu sempat ke tak iklan dia ni. Tak sempat cikgu, tak sempat. Tak sempat? Apa ya guru? Ronaldinho. Pelajar Ronaldinho ni. Dia seorang pemain bola sepak legenda. Tapi dah dikira sebagai muflis dia ni. Kenapa dia muflis? Kenapa dia muflis? Sebabnya Tak. dia ni Berbazir. suka membazir. Dia ni kira macam kaki clubbing, kaki perempuan. Jadi dia banyak menghabiskan duit kat situ. Lepas tu apa lagi yang sebabkan dia ni muflis juga, tidak ada lagi sponsor yang ada sebelum ni. Contoh Pepsi, Coke, EA Sport, Nike. Itu banyak sponsor tapi disebabkan oleh sikap borah dia ni,
dia dah dikira sebagai muflis. Kan ada isu yang terdekat hari tu yang dia kena tangkap disebabkan dia guna pasport palsu. Dia pergi Tahu. ke Paraguay tu. Hidup lagi ke cikgu? Ha? Hidup lagi. Dia ada dekat penjara. Sebabnya dia kena tangkap pakai pasport palsu dan juga dia lakukan pencemaran alam. Dia orang Brazil. Soalan 2. Baca petikan di bawah ini dengan telitinya. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu ringkasan tentang usaha-usaha membudayakan bahasa Melayu di sekolah. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Yang soalan atas tadi, rumusan. Sekarang soalan yang kedua berkaitan dengan ringkasan. Untuk ringkasan lebih mudah kerana kita dah tahu apa kehendak soalan. Kehendak soalan ni tentang apa? Usaha membudayakan bahasa Melayu di sekolah. Usaha-usaha membudayakan bahasa Melayu di sekolah. Ringkasan tak perlu ada pengenalan, tak perlu ada penutup. Kamu terus masuk isi. Antaranya ialah apa-apa lah. Sekarang kita cari 5 hingga 6 isi. Amir, baca perenggan pertama. Sebagai guru bahasa Melayu, guru perlulah menunjukkan keterampilan berbahasa Melayu dengan baiknya, betul dan gramatis. Hal ini demikian kerana murid-murid dan ibu bapa sentiasa memantau perkongsian guru dalam media sosial. Guru boleh mengikuti bengkel dan kursus pemantapan bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah atau anjuran daripada pihak luar. Bengkel yang dianjurkan dari semasa ke semasa ini penting untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan guru. Okey. Sebelum tu hal ini demikian kerana tidak gramatis, kamu kena tambah sedikit perkataan di sini. Hal ini terjadi demikian kerana. Okey, perenggan pertama apa isi? Berkaitan dengan usaha untuk membudayakan bahasa Melayu ni. Guru boleh mengikuti bengkel dan kursus pemantapan. Guru boleh mengikuti bengkel dan kursus pemantapan bahasa Melayu. Okey. Menunjukkan keterampilan berbahasa Melayu. Menunjukkan keterampilan berbahasa Melayu. Okey, perenggan kedua. Barkis. Selain itu, pihak sekolah terus digalakkan untuk menganjurkan program yang mengundang munshi dewan atau pakar bahasa untuk mengadakan bengkel atau perkongsian tentang pemantapan bahasa Melayu untuk para guru di sekolah. Sebagai contoh, kursus penulisan dokumen rasmi, kursus protokol dan kursus pengacaraan. Bukan semua guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah berkelayakan dalam bidang bahasa Melayu. Oleh hal yang demikian, ujian pengesanan bahasa Melayu perlu dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan guru yang bukan option yang mengajarkan bahasa Melayu menunjukkan penguasaan bahasa Melayu yang baik. Di samping itu, mekanisme yang berkesan perlu dirangka untuk memastikan guru option bahasa Melayu juga diuji tahap penguasaan mereka dalam bahasa Melayu. Okey, perenggan dua ada banyak isi. Yang pertama, Mengadakan bengkel atau perkongsian tentang pemantapan bahasa Melayu untuk sekolah. menganjurkan program yang mengundang munshi dewan atau pakar bahasa. Okey. Ujian pengesahan bahasa Ya, Melayu boleh tanya perlu tak? dijalankan. Ujian pengesanan bahasa Melayu perlu dijalankan. Okey. Lagi? Mekanisme yang berkesan perlu dirangka untuk memastikan guru option bahasa Melayu. Okey, mekanisme yang berkesan perlu dirangka untuk memastikan guru bahasa Melayu juga diuji tahap penguasaan mereka dalam bahasa Melayu. Okey, yang tu panjang tapi kamu buanglah perkataan yang mana rasa apabila kamu buang tidak mengubah maksud asal ayat tersebut. Okey, jadi kat sini dah ada 3 isi.
Perenggan keempat, Tarshan. Ketua Panitia Bahasa Melayu juga diharapkan dapat merancang aktiviti atau program yang memberikan impak yang tinggi terhadap pencapaian murid di samping menambahkan jaringan dan jalinan dengan institusi pendidikan, kebahasaan dan perbukuan. Penglibatan institusi luar akan membuka bidang warga sekolah. Lawatan penandarasan ke sekolah luar juga dapat memberikan input baharu kepada sekolah. Oleh itu, Ketua Panitia Bahasa Melayu tidak boleh lagi terkongkong dengan persekitaran setempat sahaja. Sebaliknya, menjalankan idea yang lebih kreatif agar program yang dijalankan menarik dan berkesan. Jika DBB bertauliahi Munshi Dewan kepada guru dan pejuang bahasa Melayu untuk mempertahankan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat, pihak sekolah juga boleh mengambil idea ini untuk mentauliahi kadek bahasa dalam kalangan murid di sekolah. Kadek bahasa ini berperanan sebagai ejen dan ikon pembudayaan bahasa Melayu serta menjadi pembimbing kepada rakan-rakan dalam hal bahasa Melayu. Okey, jadi perenggan keempat ni? Maka usahanya Dapat merancang aktiviti atau program yang memberikan impak tinggi. Okey, siapa yang kena merancang? Ketua Panitia Bahasa Melayu. Okey. Lagi? Mengambil idea ini untuk mentauliahi kadek bahasa. Mentauliahi kadek bahasa. Okey, betul? Okey, Tan Nasri, perenggan kelima. Selain itu, Ketua Panitia Bahasa Melayu boleh menjalankan aktiviti atau program kebahasaan di sekolah. Bulan Panitia Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Kebangsaan boleh dijadikan platform terbaik untuk menganjurkan aktiviti yang menarik seperti deklamasi sajak, pertandingan bercerita, pidato, drama, komponen sastra, komsas. Secara kesimpulannya, audit penggunaan bahasa Melayu di sekolah merupakan satu inisiatif yang berkesan untuk memastikan institusi pendidikan menjadi tapak pembudayaan bahasa Melayu yang betul. Dipetik dan diubah suai daripada audit penggunaan bahasa Melayu di sekolah oleh Muhammad Helmi Ahmad, Dewan Bahasa Bilangan 3 2019. Okey, jadi usahanya apa? Menjalankan aktiviti atau program kebahasaan di sekolah. Okey. Lagi? Bulan Bahasa Kebangsaan boleh dijadikan platform terbaik untuk menganjurkan aktiviti yang menarik. Jadi itulah cara ataupun usaha untuk membudayakan bahasa Melayu di sekolah. Ada banyak, jadi kamu ambil yang terbaik 5 hingga 6 isi tanpa ada huraian, tanpa ada contoh. Sekarang ini, apakah fungsi bahasa Melayu? Yang pertama, Bahasa penghubung. bahasa penghubung. Okey, betul? Bahasa penghubung. Di sekolah sehingga peringkat pengajian tinggi pun sama dijadikan sebagai bahasa penghubung, bahasa pengantar. Berjual beli mudah. Urusan jual beli mudah. Kita dapat mewujudkan perpaduan kerana mudah untuk digunakan. Tidak kiralah bangsa Cina ataupun bangsa India, mereka boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Jadi dah boleh mewujudkan perpaduan. Ketiga. Apa lagi? Digunakan dalam surat. Apa dia? Digunakan dalam surat. Okey. Bahasa rasmi. Jadi bahasa Melayu ni digunakan dalam urusan rasmi ataupun tidak rasmi. Contoh kalau urusan rasmi dalam persuratan. Dalam pengucapan awam. Jadi kita kena guna bahasa rasmi. Yang keempat. Bahasa ilmu. Menghasilkan karya sastra waktu dulu. Bahasa Melayu ni mudah untuk dipelajari. Jadi apabila mudah untuk dipelajari, orang lain pun akan mudah untuk
menerima. Mengenali Pun boleh juga. Kalau dekat Melaka, kita panggil lingua. Lee Kuan Eng. Itu dekat Pulau Pinang. Lingua franca. Dalam urusan jual beli tadi. Orang zaman dulu mereka pandai berlayar. Jadi mereka sebarkan bahasa Melayu ni dengan meluasnya melalui aktiviti berlayar. Apabila dah tersebar meluas, digunakanlah dalam urusan keilmuan. Dan yang kelima, sebagai rakyat Malaysia kita kena tahu bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Pada tahun 1972, UNESCO iaitu Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu telah memilih istilah Melayu bagi merujuk suku bangsa yang berbahasa Melayu yang mendiami Asia Tenggara. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan juga mudah untuk dipelajari memudahkan bahasa diterima di alam Melayu. Bahasa Melayu juga tergolong dalam keluarga Austronesia. Bahasa Melayu ni dikira sebagai 200 bahasa yang dituturkan di alam Melayu. Okeylah, kalau tak ada apa kita boleh bersurai ya. Baik kau. Bye. Okey. Terima kasih Baik, cikgu. cikgu. Okey, sama.